بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berjumpa lagi kita dalam bulan Maghrib kita pada kali ini. Tuan-tuan Allah, tafsir surah Al-Kahfi, alhamdulillah kita telah sampai ke ayat yang 3 ayat penghujung sebelum kita masuki satu kisah yang baru. Tuan-tuan Allah, ayat iaitu ayat yang ke-29, 29, 30 dan 31. Dalam ayat 29 Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Allah mengatakan pada ayat ke-29 ini pada baginda Nabi Muhammad SAW sudah disampaikan kepada kita. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, al-haqqu mir rabbikum, yang benar itu cuma daripada Tuhan kamu saja. Ayat ini kepada Allah kalau kita pegang selamat kita dunia akhirat. Al-haqqu mir rabbikum, yang benar itu semata-mata cuma daripada Allah saja. Maksudnya apa yang datang daripada Allah semuanya benar. Apa yang datang daripada manusia selain daripada Allah belum tentu benar. Satu, saya mengatakan bahawa cuba kita tengok dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Allah sambung lagi, faman syaa'a falyu'min, kalau kamu nak beriman silakan. Wa man syaa'a falyakfur, kalau kamu tak nak beriman, kamu nak kufur pun silakan. Pun silakan. Allah bagi pilihan kepada kita. Cuba kita tengok al-haqqu bir rabbikum. Allah berjanji dalam ayat pertama kita bacakan tadi, walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada satu benda apa pun dalam Quran itu yang bengkok. Bahkan kajiman ayat kedua, kajiman lurus saja. Dulu kita kata kita tengok, cuba saya tengok adakah Al-Quran daripada Allah itu benar ataupun sains yang benar. Contohnya kita katakan sains mengatakan matahari tak bergerak, tapi Allah mengatakan Allah mau berjalan ke matahari, wasakhara syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma. Allah mau berjalan ke matahari, Allah mau berjalan ke bulan. Kullun, setiap satunya li ajalin yajri li ajalin musamma, ada tempoh-tempoh yang tertentu.
dengan bulannya, kalau tak berterabur habislah bulan dalam Islam dan sebagainya. Ataupun sistem mataharinya, kalau tak berterabur habislah sistem kalender Syamsiah, iaitu masih hidup. Tapi Allah memperjalankan. Sains kata mengatakan, oh matahari tak berjalan, bulan saja berjalan. Dan tengok akhirnya mereka menemui bahawa matahari pun berjalan. Allah dah sebut 1400 tahun yang lepas. Dalam berekonomi sekali heboh, orang perangga habis dunia. Kenapa? Kerana menggunakan sistem apa yang kita pakai, sistem kapitalisme. Habis ekonomi dunia, yang kaya semakin kaya, yang miskin sampai kebulungan, mati kebulungan dan sebagainya. Kenapa? Kerana sistem kapitalisme. Tengok di Afrika, tengok di mana-mana, tengok di India, tengok di mana, habis. Kenapa? Mengambil sistem selain pada sistem Allah. Sedangkan sistem Allah itu pada zaman Sultan Umar bin Abdul Aziz, tidak ada seorang pun yang layak menerima zakat. Oh, kita sekarang ni zakat dekat 1 bilion tu tak cukup, makin banyak zakat pun makin tak cukup. Dan nak ceritanya ramainya orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dari segi ekonominya, orang-orang yang dari segi kekayaannya tidak dibahagikan. Kenapa? Kerana mengambil sistem yang lain. Cara pentadbiran dunia, cara menguasai sebuah negara, cara contohnya, kita kata bila mana runtuhnya kerajaan Islam Utsmaniyah pada tahun berapa? 1924, 3 bulan 3 1924, maka dunia mula menjajah negara-negara yang lain. Mula menjajah negara-negara lain, termasuklah kita. Dijajah oleh siapa? Portugis, kemudian Belanda, kemudian Inggeris, kemudian Jepun, kemudian Inggeris balik, kemudian bla 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 bla. Kan sekarang ni dah ambil balik ke belum? Kan? Macam-macam. Bila kata kita dijajah, otak kita pun dijajah. Segala-galanya kita dijajah. Dari segi ekonominya habis. Yang tinggal lombong-lombong saja. Timahnya dah habis, yang tinggal cuma mak timah. Mak timah je yang tinggal, timahnya dah tak ada. Macam-macam, habis emas pun habis, apa pun habis. Di South Africa, Ustaz ada kawan belajar dekat sana, belajar Tafiz dekat South Africa. Dia kata walaupun sekarang ini South Africa diberikan kemerdekaan oleh British, tetapi dalam bab urusan jual beli tanah mesti merujuk kepada British lagi. Kenapa? Kerana setiap inci tanah Afrika itu amat berharga. Apa yang ada dekat dalam tanah? Berlian, berlian, emas. Yang dalam dunia ini berlian daripada South Africa itulah paling mahal dan sebagainya. Tengok. Kenapa? Tengok. Nak menjajah. Dari segi dikatakan apa? Sosialnya, kita didik anak kita bukan dengan sistem Islam. Kita ambil daripada bukan Islam. Sedangkan Allah mengata al-haqqu min rabbikum, yang benar itu daripada Allah semata-mata. Apa jadi? Apa jadi? Tengok. Yang selalu saya sebut statistik daripada JPN 2006 hingga 2009, dalam masa 4 tahun lebih daripada 252,000 anak ataupun bayi yang dilahirkan didaftarkan, yang lahir luar nikah. Paling ramainya apa? Orang Melayu Islam. Kenapa? Kerana kita dididik dengan sistem yang bukan Islam. Kita bagi apa kat anak kita? Kecil-kecil lagi dah bagi handset dah. Dah bagi tab, dah bagi handset dah. Tengok kartun, tengok tu, tengok ni. Tak ada cerita-cerita Nabi, belajar agama, dengan Quran, dengan sebagainya. Ada, apa jarang-jarang Ustaz. Bila tak bagi tahulah, pergi rumah orang kan, kita pergi ubah orang apa semua, suruh anak dia apa semua bagi kartun. Ada setengah bagi ayat Quran, kisah-kisah Nabi. Tapi jarang lah yang jumpa. Yang banyaknya kartun-kartun tu lah, movie-movie dan sebagainya. Jadi teman-teman Allah, begitulah bila mana kita didik, kita mengambil sistem daripada sistem Islam. Sistem pemakanan, bila kita ambil Islam daripada sistem Allah, apa jadi pemakanan kita? Ramai sangat yang sakit, bahkan kanser itu kanser dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita mengambil makanan yang
selain daripada yang disyaratkan ataupun disunnahkan ataupun yang dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemput dia nak sihat, penduduk dia, dia lebih menekankan kepada raw, R-A-W, raw food. Maksudnya apa? Makanan yang asas, makanan yang belum diproses, Sebab tu mereka ni sehingga makan apa, sushi, dan sebab dia tak nak proses. Kenapa? Kerana bila diproses ditambah dengan bahan-bahan terlarang, bahan-bahan toksik, bahan-bahan yang merosakkan badan, bahan yang menyebabkan kanser dan sebagainya. Macam tu lah. Apa lagi? Dari segi pentadbiran, daripada segi pengurusan, ataupun dari segi apa lagi, politik dan sebagainya. Bila kita cegaikan dengan Islam, apa jadi? Boleh bohong, boleh tipu, boleh tomah, boleh fitnah, boleh macam-macam, boleh adu domba. Rosak habis negara. Apa lagi? Kita boleh kiaskan. Sebab tu kepada Allah, ayat ini sangat penting. Peganglah pada ayat ini. Al-haqqu bir rabbikum. Yang benar itu cuma daripada Tuhan kamu saja. Bahkan Allah mengatakan dekat sini, wa qul. Nah, wahai Muhammad, katakanlah dan sampaikanlah. Sebab wajib disampaikan. Bukannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Bukan. Allah tak sebut khusus untuk orang beriman. Bahkan Allah kata kul, wahai Muhammad, sebut, kata, cakap, bagi tahu al-haqqu, yang benar itu bir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Allah tak kata Rabbi, Tuhan mereka, tak, Rabbikum, Tuhan kamu. Maksudnya Allah itu Tuhan kepada setiap manusia. Sebab Nasrani klaim, ataupun Buddha klaim, Hindu klaim ada Tuhan, ialah Tuhan itulah Tuhan, ialah Tuhan matahari, ialah Tuhan bintang, ialah Tuhan, macam-macam Tuhan. Tetapi Allah kata bir rabbikum, daripada Tuhan kamu, aku ni Tuhan kamu. Kita boleh kiaskan dari segi perekonomian, dari segi pendidikan, dari segi pemakanan, dari segi pemakaian. Tak nak pemakaian dalam Islam, padahal kalau pakai tutup tu, dia sebenarnya menyelamatkan kita daripada sinaran UV. Masuk tandas, tutup kepala. Sebab apa? Sebab bila kita mendengar tu, jin boleh masuk melalui, syaitan boleh masuk daripada ubun-ubun dan sebagainya lah. Sunnah-sunnah. Itu tak nak ikut. Tak nak ikut. Bahkan ya Allah Rabbi, Nabi Ustaz bagaimana lah, suka dia patung dalam rumah penuh dengan patung. Kita tengok dekat bini dia ada jin. Ustaz Islam kan tadi dekat mana ni, dekat mati tadi. Kenapa penuh? Ada bapak dia suka kumpul apa? Suka kumpul yang mainan budak-budak tu apa? Avengers. Pada bapak, bukan anak, bapak. Penuh satu bilik. Saya kata minta maaf kalau saya tak tegur. Boleh tak patung-patung tu, dan gambar tak ada, patung hanya waktu satu bilik penuh. Saya tanya dia kenapa bilik panas, bilik lain sejuk. Kerana bilik itu malaikat rahmat tak boleh masuk. Kenapa? Innal malaikata la yadkhuluna buyutan fi surah wa tamathil. Sungguhnya malaikat tidak boleh masuk, takkan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung dan gambar. Gambar apa? Gambar manusia dan gambar binatang. Hatta Jibril AS sendiri pun tak turun dan tak masuk dalam rumah Nabi, kerana dilansir Aisyah ada apa? Ada gambar binatang. Itu dah janji 5 hari tak turun. Nabi SAW mengatakan takkanlah Allah dan malaikatnya bohong. Tak mungkin. Tapi bila mana turun penyembuh, walaupun nak buat appointment, tak turun. Hari yang ke-6 barulah turun jumpa. Tanya kenapa? Innal malaikat, semuanya malaikat tak boleh masuk ke dalam rumah di dalamnya ada gambar. So, apa efeknya? Kalau malaikat tak boleh masuk, siapa yang boleh masuk? Saya tak nak boleh masuk dalam rumah.
Kita penuh gambar anak-anak, gambar anak, gambar kita, gambar kahwin, gambar tu, gambar yang berkumpul-kumpul kat dinding rumah. Seolah kita menghalau malaikat daripada masuk ke dalam rumah kita. Kita cuma membenarkan syaitan saja masuk dalam rumah. Patung mainan untuk kanak-kanak saja. Kalau dah akhir balik kita tak boleh. Ini sebesar-besar macam pandang Cina di dalam rumah. Mana malaikat nak masuk? Efeknya macam tu. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tindakan-tindakan kita tu, kita tak nak ambil yang Islam. Bahkan bagi anak komunikasi pun bagi patung yang pakai spek. Lepas tu letak kat almari, letak dalam bilik. Banyak rumah yang tak pergi macam tu lah. Kenapa? Hadiah ayah yang bagi ni, mak yang bagi ni, tok yang bagi ni, pakcik yang bagi ni, adik yang bagi ni. Bagi apa? Bagi patung. Efeknya apa? Menghalau malaikat rahmat dan masuk rumah, dan cuma membenarkan menjemput syaitan saja di dalam rumah. Habis sakit-sakit. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan, apa tu? Kita boleh kias dalam apa saja. Boleh kias. Sehingga kan kepada Allah, apa saja nak cuba ambil daripada Allah saja. Sistem Allah punya, jangan sistem yang manusia punya. Dan Allah mengatakan, faman syaa'a falyu'min, siapa nak beriman silakan. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang tak nak beriman nak kufur silakan. Tetapi inna a'tadna liz-zalimina nar, tetapi bagi orang yang zalim. Kenapa Allah tak zalim? Orang tak nak beriman Allah kata zalim, sebab akhirnya dia juga yang akan dibakar, diseksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nar, api neraka. Ahata bihim suradiquha, yang mana api neraka tadi seperti kamu berada di tengah kemah, dan kemah tu mengelilingi kamu. Maksudnya apa? Kita duduk tengah api tu, bukan kata duduk tepi. Kita sekarang bakar sate pun duduk tepi, bukan duduk tengah, cuma duduk dekat. Ataupun api kat rumah tu lah, mak dia masak tahun rumah, cuba duduk dekat ke atau macam mana tu. Sekarang ni boleh kontrol lah. Kalau duduk atau bakar apa semua boleh. Duduk dekat-dekat, duduk kat tengah, bukan duduk dekat, duduk kat tengah, cuba. Jadi api neraka ni Allah sediakan macam tu lah. Surah Al-Baqarah seperti kemah. Wa iyastagithu, kalau dahaga nak minta tolong, nak minum, yuwafu, Allah boleh tolong, tak masalah. Tapi dengan apa? Yuwafu bima'in, air kalmuhli, seperti tembaga cair. Allah bagi air, boleh nak minum, Allah bagi air tembaga. Tembaga apa? Bukan tembaga pekat, namanya lagi air, tembaga cair lah. Tembaga ni besi, besi tembaga. Kalau dicair tu maksudnya apa? Api lah. Tembaga cair tu api. Kalau tembaga tu dah tak ada api, maka dia membeku. Orang tak panggil air, orang tak panggil tembaga cair. Kalau tembaga tu cair, maksudnya dia bersama dengan api. Api baulah dia cair. Itulah minuman. Allah nak tolong, tak ada masalah. Kamu tak nak beriman, tak ada masalah. Waman syaa'a falyakfur, kamu tak nak beriman, tak ada masalah. Tapi ingat, inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha, seperti kamu duduk tengah kemah, kamu dahaga nak minta tolong, wahai setari itu tak apa, Allah tolong. Yuwafu, Allah tolong. Bima'in kalmuhli, seperti tembaga cair. Yashwil wujuh, kamu nak minum, Allah bagi dekat dengan wajahmu, wajahmu dah terbakar, cair. Macam mana nak minum? Dekat pun wajah pun dah terbakar. Bisa syarab, Allah kata, itulah seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqah, dan tempat dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang lenang. Sidik, tak apalah, kamu tak nak beriman, nanti aku bagi neraka. Kau nak minum, aku bagi tembaga cair. Bagus tempat tu nak bersenang lenang.
Boleh ke? Ya. Itu teman-teman, maksudnya apa? Pilihan Allah bagi itu, pilihan Allah bagi pada kita itu ada akibatnya. Dan Allah kata al-haqqu min rabbikum, yang benar itu daripada Tuhan kamu saja. Tetapi kita manusia menolak sistem Islam, menolak sistem Al-Quran, bahkan meruntuhkan kerajaan Islam, bahkan menolak berbagai sistem yang datangnya dari Islam. Nak juga yang bukan Islam, nak juga bergabung dengan bukan Islam, nak juga mendukung yang bukan Islam, yang menyembah selain daripada Allah, yang menolak sistem Islam. Sedangkan Allah dah nyatakan dekat sini, boleh, tak ada masalah. Tapi aku akan sediakan bagi kamu neraka. Aku akan bagi kamu kalmuhi, sebagai cair bagi kamu minum. Bisa syarat seburuk-buruk minuman, wasa'at murtafaqah, seburuk-buruk tempat untuk kampus nanti. Boleh, tak masalah. Masuk kubur tahulah, kat dunia ni boleh guru genai. Kalau masuk kubur tahulah nanti. Wani Allah pada kita. Sebab tu surah Al-Kahfi, surah akhir zaman, peringatan daripada Allah. Kita bercerita apa, kita bercerita cerita sahabat Kahfi dah habis dah. Betul tak? Ini Allah nak besar bla bla bla. Kita sahabat Kahfi pun untuk apa? Nak menyelamatkan akidah. Sebab akidah umat Islam ni teruk. Paling teruk, dia bercampur dengan benda-benda yang syirik. Sebab tu urusan cerita tentang cerita syaitan. Sebab apa? Sebab kesukaan kita, kesukaan umat Islam Melayu pergi jumpa dengan bomo. Kadang-kadang katanya pergi jumpa dengan ustaz, jangan tengok bukan ustaz, tapi uskul, ustaz dukun, macam-macam. Bagi pelaris, bagi benang yang hitam lah, bagi apa, pakai keris lah. Dalam ustaz ni kata ada 2 keris mengatur, tak tahu berapa ribu. Kenapa? Pegang keris tu agama pelongo ni ada penunggu. Tapi ustaz dah diturunkan dia. Ada jemaah masjid yang beli, jemaah masjid yang beli dari mana? Beli dari ustaz, katanya orang panggil dia ustaz. Lepas tu dia bagi kemian, dia suruh berasap, dia suruh 5 bau bagai kuning, ada darahnya. Dahsyat masyarakat kita. Tadi ustaz pergi PPM, sakitnya dia kata badan dia yang biasa jadi gemuk, segemuk-gemuknya macam ahli semua. Cek jatuh air tak ada, apa semua jatuh sihat, semuanya sihat. Katanya air banyak. So doktor buat apa? Doktor keluarkan air daripada badan ni. Dia tengok air pun dah kering, tapi badan makin berat. Badan makin berat. Ustaz cek satu je. Ustaz bagi ayat sebelum ni cuba baca. Dia kata lawyer tak nak itu semua. Ustaz pergi tadi, dia sudah datang ke dalam. Ustaz tanya sepatah, semayang tak? Tak boleh ustaz. Tak boleh semayang. Dia semayang dulu, sakit daripada Allah, ubat pun daripada Allah. Selagi dia tak semayang, ustaz nak tolong tak boleh. Nak tolong tak boleh. Orang lain ramai yang ustaz buat semua, alhamdulillah. Tapi orang tak semayang, tak boleh buat. Tak tahu bagaimana dididik, nak solat tak mana, apa tak mana. Itu realiti. Ustaz suka sangat kongsikan. Sebab apa? Realitinya macam tu. Sakit macam-macam, tapi Allah tak bagi semua, tak bagi itu kerana apa? Solat tak jaga, Allah alam apa lagi yang tak dijaga. Tapi nak ceritanya macam tu lah. Betul tak Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat yang ke 30 Allah mengatakan, Innal ladina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh sudah tetap kami tidak akan menghilangkan pahala orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Jadi Al-Quran ini macam tu, dia bagi peringatan pada kita. Boleh kamu nak beriman, boleh kamu tak beriman, tapi aku jaga api neraka. Tapi kalau kamu beriman, innal ladina amanu, sungguhnya bagi orang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang berbuat amal soleh,
baik kelakuannya, baik akhlaknya, baik pemikirannya, baik percakapannya, baik perbuatannya. Sebab itu hadis Nabi, ayat Islam khair, bila ditanya oleh sahabat Islam macam mana yang paling baik, man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Khutbah di mana? Semalam. Man salimal muslimun, siapa yang menyelamatkan orang lain bil lisanihi, daripada lidah, wa yadihi, dan daripada tangan. Oh kita, lidah kita, ganti lidah ni. Oh hebat. Saya kata hebat lah. Sebab sangat hebat dosa ni. Kalau mulut, kalau dulu kita nak maki hamun orang, mungkin seorang dua je dengar. Tapi sekarang ni maki hamun orang seantero dunia boleh baca. Seantero dunia boleh baca. Selagi kekal dekat situ tulisan itu, selagi itulah dosanya. Sampai bila? Sampai bila-bila? Sampai Facebook bankrupt, sampai Google bankrupt, sampai situ bahayanya tulisan. Tapi sekarang ni mau keji tu, menghina tu, menghina ni. Allah. Tapi Allah akan sediakan bagi siapa yang sentiasa memperbaiki amalannya. Ayat yang 31, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Mereka itu disediakan baginya syurga yang kekal. Allahu Akbar. Semua orang nak syurga. Syurga yang kekal. Syurga yang kekal. Tadi Ustaz bila Islam kaji tadi, Ustaz kata kamu pergi di masjid je. Kenapa kamu ada dalam badan ni? Dia kata aku suka dengan dia. Tak payahlah kamu uji. Nanti kamu kahwin di masjid, dia cari je muslimah. Anggur. Kemudian Ustaz kata apa? Kamu pergi belajar agama ya. Ustaz kata kamu pergi belajar agama, pergi ngaji Quran dekat masjid tu. Kamu dah Islam, ni kita orang semua Islam. Kalau tak jumpa lagi kat dunia ni, Ustaz kata kat dia, kita jumpa dalam syurga. Kita jumpa kat syurga. Nak ceritanya macam tu lah. Seronok. Ustaz tanya dia, kamu nak masuk neraka ke? Nak masuk syurga? Taubat je. Taubat, astagfirullah. Dia pun taubat, astagfirullah. Angkat tangan, dekat tangan. Nak syahadah, dekat tangan. Bukan macam tu, itu sumpah. Tak kata. Dia pun tukar macam ni. Nak masuk Islam macam ni, bukan macam ni. Itu sumpah. Nak tarik macam ni. Masuk Islam. Kita lebih senang Islam kancing daripada Islam kaum manusia ni. Itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sediakan syurga. Ada mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha bin asawira min dhahabin. Orang perempuan dia suka lah. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas. Emas asli makcik, bukannya emas campuran tu. Apa emas campuran belian? Zulian belian pula. Zulian. Itu pun kalau abang haji beli Zulian pun dah suka, bukan mainan. Sebab nampak seperti emas walaupun kat dalamnya besi. Tapi ini emas yang benar. Emas yang betul-betul ni. Wal basuna thiyaban khudran min sundusin. Dan memakai pakaian hijau dari sutera yang nipis dan sutera yang tebal yang bersulam. Orang perempuan kalau dapat yang baju-baju bersulam, sutera-sutera bersulam, betul tak? Antara bersulam dengan tak bersulam, Pak Haji suka yang mana? Mesti suka yang bersulam lah, betul tak? Sulam kat sini sikit pun okey lah, tak lain. Kat sini, kan? Dekat dada sikit, dekat tengkuk sikit, sulam dekat bawah sini. Seronok bukan main. Allah pun tahu. Allah kata yang bersulam, sutera yang bersulam. Wa istabrakin muttaqiina fiha al-ara'ik. Dan mereka berehat di dalamnya dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Orang perempuan kalau dapat katil pelamin apa semua. Kalau pergi kenduri kahwin, dia yang nak kahwin.
Kan pergi duduk, bang sejak abang kita kahwin berapa? Kan duduk atas tu. Betul tak? Duduk dalam api, seronok bukan main kan. Kan? Macam belum kahwin. Sebab tu kalau gambar orang kahwin mesti ada gambar maknya kahwin balik. Nak ceritanya seronok. Duduk atas api, Allah sediakan dalam syurga. Pelami-pelami boleh kahwin lain pun. Kalau masuk syurga dengan suami, maka mak dia akan jadi ketua bidadari. Bila kata bidadari itu dah cantik, kalau senyum habis berisan ni orang kat dalam ni, dalam dunia ni kalau dia senyum, itu baru bidadari. Ketua bidadari lebih cantik daripada bidadari. Masa tu dah tak ada dah. Cemburu ni dah tak ada. Sekarang ni cemburu santau. Sebab banyak duk ubat kes yang santau. Santau dia banyak sangat kes. Sebab apa? Macam-macam kena santau. Tapi dalam syurga dah tak ada dah. Bahkan semuanya seronok-seronok. Pakcik akan jadi ketua bidadari. Ketua bidadari. Nikmat thawabu, demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya. Wa hasunat subhanallah, dan demikian itulah syurga, tempat berehat yang semaling-malingnya. Tadi Allah sebut wasa'at murtafaqah. Saat ini buruk tempat berehat. Yang ini bila kata kita beriman pada Allah, wa man syaa'a falyu'min, beriman pada Allah, wa hasunat murtafaqah, sebaik-baik nak tempat bersih. Sebab tu betul kata Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Muhammad Al-Amin. Ustaz Muhammad Al-Amin di situ ayah dia seorang ustaz juga. Dalam masa sama ayah dia pun bukan berubat juga ruqyah ni. Orang selalu pergi rumah dia. Ustaz Muhammad Al-Amin kata mak ayah dia lah, mak dia lah. Balik ceramah penuh orang tunggu. Kadang-kadang dia kata orang yang bawa ayah dia tadi, dia pusing dalam kereta, lebih kurang dalam setengah jam. Untuk apa pusing tu? Supaya ayahnya dapat berehat. Kalau dah balik rumah orang dah nunggu dah sampai ke malam. Jadi Ustaz Muhammad ni tanya ayah dia, ayah tak penat ke? Apa jawab ayah dia? Ayah akan berehat di kubur nanti. Ayah akan berehat di kubur nanti. Dunia bukan tempat berehat. Dunia bukan tempat berehat. Dunia adalah tempat untuk kita mengumpul amalan kita, memperbagi amalan kita, memperbagi orang, berdakwah, mengembangkan Islam, berjuang untuk agama Allah. Tempat berehat kita adalah dalam kubur. Tempat berehat kita adalah wahasunat murtafaqah. Penat-penatlah. Ustaz pun tiap-tiap malam pukul 2 baru tidur. Pukul 2 baru tidur. Tidur dalam kereta tu dah biasa. Tidur dalam kereta. Kadang-kadang tidur dalam kereta dekat parking pun boleh jadi. Kalau tak kat sesi minyak, ngantuk je, berhenti tidur. Buat bangun pukul 3, kadang pukul 4, balik dah jam. Pukul 5, 5.30 dah bangun. Lagi kerja balik. Tempat berehatnya adalah di kubur, bukan atas kerja. Jadi kepada Allah SWT, itulah pengajaran yang boleh kita ambil last sebelum kita masuk insyaAllah kuliah bulan depan, iaitu berkenaan dengan cabaran yang kedua, iaitu kisah Rajulaini. Wadrib lahu mathalan Rajulaini, dua orang lelaki yang Allah uji dengan kurnia. Jadi kita dah habis dah tentang ujian yang pertama, iaitu akidah. Ujian tentang akidah dah habis. Jadi penting, sebab tu tak sebut bila kata akidah. Buat istadibus sabul mabikon, jauhilah kamu daripada 7 dosa besar. Dan daripada 7 dosa besar ni, apa dosa pertama dan kedua? Asyirku billah, syirik dengan Allah. Sebab banyak di antara kegemaran masyarakat kita adalah syirik dengan Allah.
minta dia bohong, minta tolong perlindungan daripada jin, macam-macam. Dan yang kedua adalah wasihru, dan sihir. Sihir itu letak nombor 2. Dan sihir itu berkait kapan dengan syirik. Syirik. Bagus tak? Share pengalaman teruk sangat kita, masyarakat kita ni. Ya Allah Rabbi. Sampai ada satu dia kata pun, ayah dia kata dia tak nak ruyah Islam ni. Dia pergi jumpa orang asli, dia kata. Dengan orang asli sejak dia kata. Orang asli. Teruk. Dan orang asli pun sampai kaya-kaya. Sebab apa? Sebab orang kita, Melayu kita lah, pergi jumpa dengan orang asli. Sebab apa? Menggunakan jin dan sebagainya. Kita bohong-bohong dan sebagainya. Sebab apa? Berkait kapan dengan akidah kita. Makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi. Bukan kata makin sikit dan makin menjadi-jadi. Sebab itu saya kaitkan benda itu dengan akidah. Realitinya masyarakat kita macam tu. Itu yang kena dijaga. Kena pasti siapa ustaz yang betul-betul ustaz. Kena pasti siapa ustaz dukun. Kena pasti siapa orang panggil ustaz juga tapi bohong dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada akan datang kita akan masuk cerita yang kedua yang merupakan cabaran umat akhir zaman. Tujuan kita belajar tafsir surah Al-Kahfi sebab apa? Nak jaga daripada 4 cabaran utama. Jadi cabaran pertama sudah habis, iaitu cabaran dari segi akidah. InsyaAllah kita akan datang apa yang baik daripada Allah. Bermana berusaha setiap puluh wali hadam wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا